Malaysia mencatatkan angka jangkitan COVID-19 tertinggi sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan pada awal tahun ini, dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, angka jangkitan yang tinggi itu adalah disebabkan permulaan kepada gelombang ketiga, dan menurutnya peningkatan kes yang berlaku ini juga bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi juga turut dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zukhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau kita lihat sebelum ini kita ada gelombang pertama dan sekarang ini kita dah sampai ke gelombang ketiga. Angkanya lebih tinggi daripada yang pernah kita catatkan. Jadi apa sebenarnya perbezaan antara kes-kes sewaktu gelombang pertama dahulu dengan kes-kes gelombang baharu sekarang ini? Okey, kalau kita lihat pada gelombang pertama itu, mula-mula dekat Malaysia ni, kes yang disebabkan oleh kluster Seri Petaling. Kita tahu Petaling ni indeks kes dia balik daripada dua negara. Lepas tu dia pergi satu perjumpaan yang besar di Seri Petaling. Daripada perjumpaan tu tak ada penjarakan fizikal, orang semua bercampur baur rapat antara satu sama lain, bersalaman, berpelukan dan sebagainya. Dan apabila individu yang menghadiri ini balik ke komuniti masing-masing, balik ke keluarga masing-masing, mereka menjangkitkan jangkitan COVID-19 ini kepada orang lain. Itu yang permulaan di Malaysia. Dan gelombang pertama itu kalau lepas tu kes meningkat dan kita telah mencapai satu angka tertinggi lebih kurang dalam 4 Jun. Hari itu 4 Jun 2020 yang mana kes tertinggi 277, tetapi bezanya dengan sekarang kes tersebut ialah kes dalam tahanan. Masa itu parti Kebangsaan Asia Tambah Izin dia tahan, dan kes mereka dikatakan mereka sebab kita buat test yang banyak dan kita dapat tinggi. Tapi beza dengan sekarang, ialah kluster-kluster ini ialah kluster-kluster yang mendapat jangkitan dalam komuniti. Itu beza daripada yang gelombang dahulu dengan gelombang sekarang, kluster yang kita ada sekarang. Dan dulu kita nampak satu kumpulan yang besar, dan yang ini dia spread macam tu dalam komuniti. Prof, benar apa yang Prof katakan, tetapi dalam masa sama juga apabila kita melihat kepada angka-angka ataupun jangkitan kes baru di dalam komuniti seperti di Kedah dan Sabah ini juga, Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini ada menyatakan bahawa ianya mungkin disebabkan oleh virus super spreader ataupun virus yang telah pun bermutasi, iaitu yang virus yang lebih mudah menjangkiti, ada kajian menyatakan 10 kali ganda lebih mudah menjangkiti daripada virus seperti yang awal dahulu kita temui. Bagaimana dengan risiko penularan jangkitan dalam komuniti walaupun seperti yang Prof sebutkan tadi, ianya dalam confined area, maksudnya kluster tembok contohnya melibatkan Banduan dan juga Pati? Okey, betul. Kalau mutasi ini memang boleh menyebabkan dalam macam kita tengok yang terbaru jalan kapal sebelum ni Sivaganga, yang itu semua dikenali sebagai super spreader, dan ada genetik mutasi apabila dihantar ke makmal memang nampak ada genetik mutasi yang menyebabkan satu orang itu boleh spread kepada beberapa orang dengan cepat dan menyebabkan mortaliti ataupun kadar sakit yang menyebabkan kematian tinggi, dan juga ramai yang kena. Itu dia punya perbezaan dia. Maksud kalau dalam komuniti ni untuk kita asingkan, kita buat pemeriksaan dan kita rawat adalah lebih sukar apabila kalau kita bandingkan dengan kluster macam pendatang asing tanpa izin ataupun
sebab dia dalam pusat tahanan ataupun dalam penjara saja, sebab mereka dalam keadaan yang dah confine secara sendiri. Maksudnya kalau kita kata kita tengok kes meningkat disebabkan oleh parti dia pusat tahanan, kita tak perlu nak buat PKP PKPP ataupun PKPD dekat situ, sebab mereka dah memang tak boleh pergi ke mana-mana dalam payment center. Tapi kalau dalam komuniti ni kita patutnya kita buat satu kaedah untuk menghalang penularan. Macam kita buat PKP diperketatkan misalnya, ataupun kita perkenalkan satu lagi PKP macam dulu. Okey, Prof, dalam masa sama ringkas saja, bagaimana kita melihat dengan resiko penularan itu pertama, tapi juga dalam masa sama dengan wujudnya mutasi ataupun jenama-jenama baru dalam strain COVID-19 ini boleh menyukarkan usaha dunia untuk mencari penawar ataupun vaksin kepada COVID-19. Okey, betul. Kalau ada mutasi ini memang susah untuk mencari penawar, sebab setiap kali virus ini bermutasi, virus ini dia memberikan respon yang berlainan kepada imunisasi. Dan juga untuk kita menyediakan vaksin itu, untuk buat satu vaksin dia kena tepat. Jadi kalau dia bermutasi itu, vaksin itu pun haruslah bertukar. Jadi amat sukar untuk menghasilkan vaksin yang spesifik dalam masa yang singkat. Itu yang sekarang ni saintis di dunia ni memang sedang berusaha untuk menyediakan satu vaksin yang boleh cover, walaupun dia dah bermutasi pun kita boleh lawan COVID-19 ini. Baik, dan salah satu cara, baik, terima kasih Prof. Dan salah satu cara untuk melawannya adalah dengan patuh ataupun kepada SOP, prosedur standard yang ditetapkan dengan memakai pelitup muka dan juga menggunakan cecair pembasmi kuman. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Raini, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia USIM, di atas perkongsian tersebut.